Okey, kita sambung. Tadi kita sudah sampai soalan nombor 27, tapi 27 tu teacher ada tersalah cakap. Okey, untuk jawapan so teacher ulang balik. Soalan nombor 27, antara yang berikut yang manakah garam terlarutkan soluble salt. Jadi apa-apa pun kita perlu rujuk balik kamu punya formula lah. Untuk garam terlarut, okey, garam terlarut soluble salt. Kalau sulfat subacap, okey, so subacap P plumbum sulfate dia adalah insoluble. Okey, manakala chloride, kalau barium chloride, copegma. Chloride kalau tiada copegma dia adalah soluble, so barium dia adalah soluble salt. Untuk chloride juga copegma ada agentum dia adalah insoluble, manakala carbonate all carbonate salt dia adalah insoluble except for spa lah, so insoluble. So jawapan dia sebenarnya adalah B ya. Okay, jawapan dia sebenarnya adalah B. Okay, dalam kau punya Google Form pun kalau kamu tengok dia punya question dia adalah jawapan dia B. Kalau bukan B bagi tahu teacher sebab soalan dalam yang teacher kasih masuk dalam Google Form dan juga dalam Word dia tidak dia tidak synchronize line soalan line number begitu. Jadi kamu tengok soalan lah. Okay, question number 28. Okay, masih lagi soalan yang manakah garam tidak larut dalam air insoluble. Jadi kita tengok nitrate. Yang A, magnesium nitrate. Dia punya keyword di sini adalah nitrate. All nitrate salt dia adalah soluble. Okay, kalau chloride copegma ada aluminium. So, copegma, aluminium dia adalah soluble juga. Kecuali copegma, plumbum, agentum dan juga mercury. Kalau sulfate, subacap. Okay, subacap, barium, calcium dan juga plumbum. So, ini adalah insoluble. Kalau carbonate, all carbonate salt dia adalah insoluble except for spa. So, spa ada sodium di sini, ini adalah soluble. So, the answer is C. Okay, nombor 29. Okey, jadi si Aida dia cuba menguji sabun serbuk dengan menggunakan kertas litmus merah dan dia mendapati tiada perubahan kertas litmus tersebut. Yang manakah menerangkan pemerhatian tersebut? Jadi sabun kita tahu dia bersifat alkali. Jadi untuk menguji kehadiran alkali, kita akan menggunakan kertas litmus merah. Malangnya, bila si Aida letakkan sabun tu pada kertas litmus merah, saya expect merah itu akan bertukar menjadi warna biru. Tapi tidak ada perubahan warna. Why? Okay, pilihan jawapannya hydroxide ion is not present, hydrogen ion is not present, and salt ion is not present. Jadi, alkali dia akan menunjukkan sifat kealkalian dia apabila dengan adanya kehadiran ion hydroxide. Ion hydroxide ni pun dia tidak akan show up kalau tiada kehadiran water. Mesti ada air, mesti basah baru dia boleh menunjukkan sifat dia. Jadi ada kebarangkalian di sini. Okay, sabun itu dalam keadaan kering lah, walaupun dia mention di sini. Jadi bila dia dalam keadaan kering, ion hydroxide tidak hadir. Jadi bila ion hydroxide tidak hadir, kertas litmus merah itu dia tidak akan berubah warna. Okey, jadi sini adalah formula teacher. Okey, formula teacher dan teacher guna dari darjah 6 lagi untuk ingat, okey, litmus paper dan red litmus paper dan blue litmus paper, IHU dan DO. So, I untuk alkali, H merah dan U biru. D acid, U biru dan H untuk merah. Maksudnya di sini, alkali dia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Manakala acid menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okay, IHU dan DO. Okay, nombor 30 antara tindak balas berikut yang manakah menghasilkan garam tak terlarutkan. So, garam tak terlarutkan ni kita boleh hasilkan dengan cara menggunakan kaedah double decomposition, kan? How to prepare salt. Jadi kamu kena ingat dia punya flowchart ni lah, flowchart. Sebenarnya teacher sudah buat explanation untuk sampai soalan nombor 32 tadi, tapi baru teacher perasan dia tidak terrekod pula. Jadi teacher sudah tulis sebenarnya. Kita guna ni sejak salt. Jadi bila kamu ada satu nama salt, kamu kena identify sama ada dia soluble ataupun tidak. So kalau dia tidak soluble, kamu kena prepare dia menggunakan kaedah double decomposition ataupun precipitation. Tapi kalau dia soluble salt, okay, ada dua cara, sama ada titration ataupun neutralization. Kena tengoklah kalau dia ada spa, okay, kalau dia menggunakan spa, kita guna kaedah titration. Spa means sodium
potasium dan juga amonium. Kalau dia tidak spa, bermaksud kita guna kaedah neutralization. Okay, jadi garam tak terlarutkan, kita kena guna kaedah double decomposition. Double decomposition tu cara dia kita menggunakan soluble salt campur dengan soluble salt. Okay, soluble salt campur soluble salt dia akan menghasilkan insoluble salt dan juga soluble salt. Okay. Jadi kamu tengok nama-nama dia di sini. Di sini kita tengok sodium chloride dan juga plumber sulfate. Okay. Dia adalah soluble dan insoluble. Okay. Natrium hydroxide dan asid sulfuric ini bukan double decomposition. Logam magnesium dan asid hidroklorik juga bukan double decomposition. So yang di soluble and soluble salt, dia akan produce insoluble salt. So the answer is D. Okay, sekejap. Okay, next question. Berapakah bilangan mol ion hidrogen? 250 cm cubic acid sulfuric. Okay, sekejap. Okay, nombor 31. Berapakah bilangan mol ion hidrogen dalam 250 cm cubic acid sulfuric 2.0 mol desimeter persegi? Okay. Jadi ini masih lagi dalam bab asid dan alkali. Dalam asid dan alkali kita ada 3 sahaja rumus untuk calculation. Yang pertama kita guna number of mole, iaitu mv per 1000. Okay, yang kedua ini adalah untuk dilution M1 V1 equals to M2 V2. Dan yang ketiga ini adalah untuk neutralization, iaitu MA VA per MB VB equals to A per B. So kamu kena tengok soalan lah untuk pastikan mana satu rumus yang betul untuk kamu guna. Jadi soalan ini dia tanya bila number of ion hydrogen. Jadi untuk kira number of ion hydrogen, dia punya rumus adalah MV per 1000. Kita masukkan sahaja nilai 2 darab 250 bahagi 1000. So kenapa kita mau bagi 1000? Sebab kita mau tukarkan centimeter kubik itu kepada desimeter kubik. Saya jawab di sini mol dia dalam desimeter kubik kan. Jadi nanti baru kita boleh potong. Jadi jawapan dia 1.0 mol sahaja. Okay. Okay, nombor 32. Ekstrim natrium klorat dilarutkan dalam 300 cm3 air sulit untuk menghasilkan 0.05 mol larutan natrium klorida. Jadi ini adalah cara untuk kita prepare a solution. Jadi untuk kira berapakah gram dia, okay, kita perlu tahu berapakah bilangan mol dia kan. Jadi dalam soalan dia tidak bagi bilangan mol, dia cuma bagi dia punya volume dan juga dia punya number of mol. Jadi kita boleh kira dengan menggunakan rumus N sama dengan MV per 1000. So M dia adalah 0.05 dan 0.005 darab dengan 300 darab bagi dengan 1000. So di sini dia punya unit centimeter kubik, kita kena tukar kepada desimeter kubik lah. That's why kita bahagi dengan 1000. Kalau dia punya unit di sini, okay, kalau dia punya unit di sini sudah dalam desimeter kubik, no need to divide by 1000 lah. Okay, jadi 0.005 darab 300 darab 300 sama 0.5 darab 300 sama dengan bahagi 1000 1.5 kali 10 pasal negatif 3 mol. Okay, jadi untuk mengira bilangan jisim dia, kita darab dengan dia punya RMM dia. Okay, natrium klorat dia punya formula adalah NaCl. Na 23 tambah dengan Cl 35.5. Jadi 23 tambah 35.5 darab dengan 1.5 eksponen negatif 3. The answer is 0.08775. So kamu rounding dia, kamu akan dapat cepat 0.088 gram. So the answer is B. Number 33. Berapakah isi padu
What is the volume of 3.0 mole hydrochloric acid needed to prepare 150 centimeter cubic of hydrochloric? So ini adalah dilution. So untuk dilution kita guna rumus ni nah. M1 V1 equals to M2 V2. Okay, sudah tahu rumus, kita masukkan sahaja limit apa dia punya nilai. Okay, M1 kamu boleh ambil mana-mana. Ini kamu kasih di M1 ataupun M2 pun boleh juga. 150 darab dengan 2.0 sama dengan M2 8.0 darab V. Jadi kamu darab saja 150 darab 2.0 bahagi 3.0 sama dengan V2. Lalu darab 2 bahagi 3. Okey, jawapan dia, so V2 dia adalah 100 cm3. Maksudnya isi padu asid hidroklorik yang diperlukan kita daripada 3 mol ni kan kita mau kasih dilute dia menjadi 2 mol sahaja. Jadi berapa isi padu dia yang kita perlukan. Okay. Jadi itu adalah preparation of standard solution lah. Nombor 34, pemanasan zinc nitrate menghasilkan gas berwarna perang. Ini senang je, kalau asal dia warna perang memang dia nitrogen gas. Okay. Kalau yang lain-lain tu sulfur dia warna, I'm not sure, sulfur warna green. Okay. Carbon dia tiada warna, dan hydrogen chloride, gas hydrogen chloride, I'm not really sure. Teacher dah ingat warna apa? Okay, dah ingat warna apa? 35. When powder P is put in hydrochloric acid, a colorless gas is liberated. This gas is able to extinguish the flame and sound pop when tested with a lightened wooden splinter. What is P? So, jadi kita mau tahu apakah P. P, bila kita campur dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan gas yang menghasilkan bunyi pop. So, satu saja gas yang boleh menghasilkan bunyi pop, iaitu gas hidrogen. Jadi, kita kena tahulah apa yang kita campur dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Kita tengok dia punya equation untuk zinc, logam zinc. Zinc plus dengan HCl, dia akan produce zinc chloride dan juga H2. So ini belum balance lah. Kita mau tengok apa dia punya produk sejak dia. Yes, dia ada hydrogen gas. Kita tengok dulu zinc oxide. Zinc oxide plus dengan HCl, dia akan produce zinc chloride. Sorry, ini tiada tu. Tiada. Okay, zinc chloride plus dengan H2O. Dia ada air sahaja. Kalau zinc chloride, HCl. Okay, maksudnya dia in excess acid lah. Kalau zinc carbonate, zinc plus H2O plus CO2. Jadi daripada equation ni yang kita tengok menghasilkan gas hidrogen adalah A. So the answer is A. Which the following is possible about P and Q? So nitrate, okay. Jadi ini adalah double decomposition. So macam mana teacher tahu dia adalah double decomposition? Sebab dia form precipitate. Precipitate means dia menghasilkan garam yang insoluble in water. Jadi double decomposition dia kita menggunakan cara soluble salt campur dengan soluble salt. Jadi nitrate, sini P nitrate, all nitrate salt dia adalah soluble. Tidak kisah aluminium kah, sodium kah, potasium kah, tidak kisah ni P. Yang penting adalah Q. Q kamu kena pastikan dia adalah soluble salt. Okay? Jadi daripada A, B, C, D, sodium chloride, asal ada perkataan sodium, dia memang soluble. Dan yang ini P, kita tidak kisah apa-apa. Sebab dia sudah nitrate kan, confirm dia soluble. The answer is C. Okay, 37, tindak malas mana yang paling pantas? Ini adalah kita sudah masuk chapter 7. Baru-baru yang kita belajar lah. Tapi belum habis kita belajar, baru satu faktor sahaja kan. Jadi kalau kita tengok di sini, jawapan dia adalah C. Okay. Faktor yang pertama adalah dia punya size kan. Bila size dia kecil, dia punya surface area dia semakin besar. Kamu tengok yang A serbuk, B pepejal dan C serbuk. Pepejal confirm dia lambat sebab dia punya size besar, jadi dia punya surface area dia kecil. Jadi pilihan jawapan tinggal A dan C. Dia punya acid sama 100 tapi kita tengok dia punya temperature lain. Yang A 30 degree, yang C 40 degrees. Jadi
suhu yang lebih tinggi dia mempercepatkan tindak balas. Maksudnya dia punya ini limestone ni dia akan lebih cepat larut dalam asid sebab dia punya suhu lebih tinggi. So the answer is C. Which of the following is the assumption of collision theory about the rate of reaction? Ini yang kamu perlu hafal. Jawapan dia adalah dilah bergantung kepada dua energy of collision and orientation ya. Okay, number 39, kita masuk kepada calculation untuk chapter 7. Berapakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? So, dia punya keyword di sini adalah in. Bila perkataan in maksudnya kita boleh buat pengiraan, tidak perlu buat buat tangent. Dalam minit kedua means kita perlu tolak minit pertama dan juga minit kedua. So ini first minute and second minute, this one is first minute. Okay, jadi volume dia 13.7 tolak 7.7 bahagi 120 tolak 60. Tekan kalkulator kamu, tolak 7.7 6 bahagi 60. So the answer is 0.1 cm cubic per second. So the answer is C. And the last question. Okay, ini how to read the graph. Soalan dia, which of the following statement is correct about the graph? Okay, the answer is A. The overall average rate of reaction is V3 bahagi dengan T3. Betulkah? Overall purata keseluruhan kita ambil di V3. Kita tidak ambil pada yang ni T4. Sebab pada T4 ini there is no more reaction occur. Sebab dia punya garisan sudah constant. The answer is A. So ini adalah discussion untuk paper 1. Okay, teacher harap boleh faham walaupun mungkin agak cepat teacher punya penerangan, tapi kamu boleh ulang-ulang tak ada masalah. Dan chapter 2 teacher akan release dia punya marks by next week mungkin lah, masih lagi sedang check . So kalau ada apa-apa soalan boleh PM teacher. So thank you class.